Okay, so dalam introduction MQTT ni ada beberapa topik lah yang kita akan sentuh, iaitu kita nak tahu apa itu MQTT, macam mana kita nak guna MQTT dan sebagainya lah. Okay, so seperti mana yang awal-awal hari tu yang kita bincangkan berkenaan dengan Industri 4.0 pillar tu, salah satunya ialah IoT lah. Okay, salah satunya IoT. Sebelum tu kalau ada siapa-siapa masuk, tolong admit lah. Okay, salah satunya pillar yang ada pada i4.0 ialah IoT lah. Okay, kalau kita tengok beberapa kajian daripada beberapa company dan kalau kita tengok kat sini, MIT Tech menganggarkan 28 bilion lah yang menggunakan internet, device-device yang connected to internet. Okay, kalau Gartner dia menganggarkan 33 bilion. Okay, kalau Cisco dia menganggarkan 50 bilion lah. Okay, so memang banyak lah. Jadi Internet of Things ni salah satu pillar yang sangat-sangat penting lah. Okay, jadi saya tak mau bincangkan berkenaan dengan IoT ni, kita dah sentuh hari tu. Okay, so seperti mana yang kita tahu, billion of device communicate each other. Okay, dari segi sensor, phone ke laptop, laptop ke phone ke smart TV apa semua. Okay, semua tu ada penghantaran data dan dia mesti ada cara untuk hantar data. So macam mana setiap device tu hantar data, dia mesti ada cara. Cara tu kita panggil apa? Sebagai protokol lah. Okay, protocols. Okay, so protocols yang famous yang digunakan oleh industri, kalau awak tengok kat sini, ada beberapa lah, saya list kat sini, banyak lagi. Okay, MQTT, AMQP, CoAP, DDS. Okay, yang kita akan fokuskan untuk hari ni ialah MQTT lah. Okay, so apa itu MQTT? MQTT tu nama panjang dia Message Key Telemetry Transport. Okay, MQTT protocols ni dah lama dah. Okay, dia di-develop oleh IBM lah, IBM punya orang pada tahun 1999. Okay, dia gunakan di Padang Pasiak. Okay, sorry ya, minta tolong selipkan sikit. Okay, sorry, saya sambung balik. Dah lama dah, cumanya dulu dia pakai satelit lah. Okay, sekarang ni dia pakai internet. Okay, so dia ialah machine to machine protocol. Machine hantar data ke satu-satu machine yang lain, dia menggunakan MQTT lah. Okay, dan yang famousnya berkenaan dengan MQTT ni, dia ialah protokol dia ni sangat-sangat ringan lah. Okay, dari segi dia punya paket, untuk hantar data apa semua tu sangat-sangat ringan dan sangat-sangat mudah untuk digunakan lah. Dia punya messaging transport dia tu menggunakan publish subscribe. Nanti kita tengok apa itu publish subscribe. Okay, so bila dia ringan, dia menggunakan bandwidth yang sangat-sangat rendah lah. Jadi tempat-tempat yang macam sukar untuk dapat internet ni pun boleh pakai MQTT ni. Okay, so macam mana MQTT ni bergerak? Kita boleh ambil analogi YouTube, yang mana kalau awak tengok YouTube tu dia ada server dia lah. Okay, server dia tu ialah tempat di mana video-video yang kita duk tengok tu disimpan. Okay, tapi dekat mana server tu berada? Ada siapa-siapa tahu server YouTube ada dekat mana? Okay, so kita duk tengok YouTube, kadang-kadang kita pun tak tahu video-video tu mai daripada mana, dia simpan dekat mana. Okay, physical server tu kat mana, kita tak tahu. Jadi macam mana kita boleh dapat video tu? Melalui connection internet je lah. Okay, so server tu kita tak tahu kat mana, sebab tu kita panggil sebagai cloud lah. Sebab kita sambung ke server tu menggunakan talian internet. Okay, jadi YouTube ni kita boleh analogikan dia sebagai lebih kurang macam MQTT ni lah. Okay, dia ada satu server. Saya buka Jamboard ni. Okay, so yang ni dia punya server. Okay,
Dia ada server, kita tak tahulah server ni dekat mana. Dekat US ke, kan? Dekat mana kita tak tahu server YouTube. Kalau ada siapa-siapa tahu boleh kongsikan dekat sini. Okey. Jadi macam mana kita boleh tengok video tu? Start dengan orang yang produce video tu lah. Contohnya kita ambil macam orang-orang famous yang buat video dekat Malaysia ni, macam Ali Shukri apa semua kan. Okey, depa akan record video depa tu. Kemudian dah record apa semua, depa akan publish ke broker YouTube. Okey, dia akan publish ke broker YouTube. Okey, video yang dia buat tu dia akan publish ke broker YouTube. Okey, so video-video dia tu akan disimpan dalam server YouTube lah. Okey, macam mana dia hantar? Dia hantar pun menggunakan internet connection. Okey, kemudian kita ni yang nak tengok video daripada siapa-siapa lah, ada Syukri ke, lagu-lagu ke yang dia upload ke YouTube ni, kita tak minta direct daripada orang yang produce video tu, kita akan tengok daripada server YouTube. Okey, kita akan tengok daripada server YouTube. Okey, so macam mana kita nak ambil video tu? Kita kena cari dia punya tajuk. Okey, contohnya contohlah kita ambil apa yang famous sekarang ni, apa-apa video lah. Okey, apa-apa video macam AJL ke, ABP Anugerah, BH macam ni lah contoh kan. Contoh kita nak tengok video tu, kita akan cari dia punya nama. So video tu akan dapat dekat kita. Okey, salah satu lagi features yang ada pada YouTube ialah bila kita subscribe kat mana-mana channel. Okey, bila kita subscribe kepada mana-mana channel, setiap kali channel tu dia ada video baru. Okey, contohlah kita subscribe kepada channel TV3. Okey, so TV3 akan publish video baru. Okey, contohnya AJL pula contoh. Okey, setiap kali dia publish video baru, kita akan dapat notification. Okey, bila kita subscribe. So untuk MQTT dia lebih kurang macam tu. Okey, MQTT dia lebih kurang macam tu. Dia ada server dia. Okey, server dia ni tak panggil server, dia panggil broker. Okey, dia panggil broker. Dan dia ada banyak klien lah. Okey, sorry saya lupa mention kat sini. Yang ni semua klien. Orang yang publish video pun klien, orang yang terima video pun klien. Okey, macam MQTT lebih kurang macam YouTube tadi, dia ada server, iaitu di mana tempat untuk proses data, tempat untuk simpan data lah. Okey, dan dia pun ada lah dia punya masing-masing punya server. Contoh yang kita akan pakai daripada HiveMQ ke, daripada Adafruit ke. Okey, so server-server ni kepunyaan mereka lah. Kita pun kadang-kadang tak tahu server mereka tu terletak di mana, fizikal dia tu terletak dekat mana, kita tak tahu. Yang kita tahu, kita nak hantar data melalui internet saja. Okey, so klien untuk MQTT, mana-mana MQTT broker, tak kisahlah sama ada microcontroller ke, phone ke, laptop ke, software ke. Okey, apa saja yang boleh communicate menggunakan MQTT protocols boleh jadi klien dia. Okey, boleh jadi klien dia. Okey, so untuk klien yang nak hantar data, okey, yang nak hantar data, dia akan publish. Okey, untuk klien yang nak terima data, dia akan subscribe. Okey, simple macam tu saja. Okey, klien yang nak hantar data, dia akan publish. Klien yang nak terima data, dia akan subscribe. Cumanya dia, contohlah MQTT Box ni salah satu software yang kita akan pakai. Dia nak subscribe data daripada ESP32 contohnya. Kat sini ada sensor, contohnya DHT sensor. So MQTT Box ni nak temperature daripada ESP32 ni. Okey, contoh ESP32 ni ada dekat Sungai Petani. MQTT Box ni ada dekat KL. Contohnya. Jadi dia takkan minta direct macam ni. Dia takkan minta direct macam ni. Laluan dia melalui orang tengah. Orang tengah tu server lah, ataupun kalau MQTT ni MQTT broker, yang mana temperature ni contoh 30°C ni akan publish ke mana-mana MQTT broker. Dan dekat sini dia adalah nama untuk data tu. Kemudian mana-mana klien yang nak data tu, dia akan subscribe daripada broker tersebut. Okay, so macam mana dia nak tahu data tu mai daripada sini,
nak terima pun data yang betul, dia ada topik. Okey, topik tu tajuk dia lah. Okey, dia ada tajuk dia. Okey, kalau macam tadi YouTube tu ABPH ke AJL ke contoh lah. Saya pun tak tahu sangat video-video yang ada kat YouTube tu. Okey, sama juga kat sini, contoh kita akan letak tajuk dia temperature SP contohnya. So value dia sama dengan 30 degree Celsius. So klien di SP32 ni akan publish data dia ni yang 30 degree Celsius ni, akan publish ke broker HiveMQ contohnya dengan topik temperature underscore SP. Ni dia punya tajuk dia. Kemudian dia punya value yang dihantar ialah 30 degree Celsius. Okay, so contoh MQTT Box ni nak data tu, dia perlu subscribe kepada broker HiveMQ ni. Kemudian dah sampai ke HiveMQ, dia kena cari pula dia punya tajuk dia, iaitu topik dia. Topik dia ialah TEMP underscore SP. Lepas tu dia akan dapatlah 30 degree Celsius kat sini. Okey, bukan saja MQTT Box, termasuklah laptop, phone. Okey, apa-apa saja yang boleh dapat data menggunakan MQTT protokol ni, boleh subscribe, boleh publish. Okey, lebih kurang macam tu lah dia punya cara dia. Okey, so kita berbalik kepada slide ni. Okey, so device yang nak hantar data, dia akan publish. Yang nak terima data, dia akan subscribe. Kalau awak tengok kat sini, dia ada klien, banyak klien pun tak ada masalah. Okey, yang ni contoh yang saya tunjuk tadi lah, daripada ESP32 akan publish data daripada sensor. Kemudian komputer dengan mobile device ni akan subscribe kepada temperature tadi tu. Dia punya topik dia temperature, jadi dia akan subscribe kepada temperature juga. Jadi dia akan dapatlah data dia sebanyak 75 degree. Okey. Okey, kemudian antara klien dengan broker tu, untuk pastikan dia sentiasa connected, klien ni akan sentiasa hantar ping. Okey, selalunya by default dia akan hantar setiap 1 minit lah, setiap 60 seconds. Okey, seminit dia hantar satu ping. Okey, lepas tu MQTT broker akan respon lah kepada ping yang dihantar oleh klien, menandakan still lagi connected. Okey, bila tak ada reply, baru dia akan cuba create new connection. Okey, kalau tidak dia akan biar macam tu lah. Okey, so itu kita panggil sebagai keep alive interval. Okey, so setiap klien dia memerlukan nama yang unik lah. Okey, dia mesti ada nama. Setiap klien ni mesti ada nama yang unik. Okey, dia tak boleh ada dua klien yang nama yang sama. Contohnya klien yang pertama nama dia ESP32 contoh, klien yang kedua pun nama ESP32. Dia tak boleh macam tu. Bila ada dua macam tu, dia akan ambil yang paling last sekali. Maksudnya dia akan putuskan connection dengan klien yang pertama tadi. Okey, so dia akan buat connection dengan yang nombor 2 sahaja. Okey, so pastikan nanti masing-masing nanti awak punya ESP32 nanti kita akan jadikan sebagai klien. Pastikan nama tu unik. Maksudnya payah nak sama dengan orang lain. Okey, kalau sama nanti takut dia jadi macam tu lah. Okey. Kemudian dia bergantung pula kepada broker masing-masing. Broker yang kita nak pakai nanti, tak kisahlah, dia ada masing-masing punya authentication dia lah. Okey, untuk security dia. Okey, ada yang perlukan client ID saja, ada yang perlukan kita masukkan username dengan password, ada pula yang lagi secure, dia perlukan client certificates lah. Okey, jadi kita akan try dua jenis, satu yang perlukan client ID saja dan satu lagi dia perlukan dua ni. Okey, untuk certificates ni kita takkan try lah. Okey, kita tak try. Okey, seperti mana yang saya cakap, ID kena unik. Okey, kemudian username and password ni kalau kita nak pakai nanti, contoh kita nak pakai Adafruit, dia sendiri akan bagi password tu. Okey, nanti kita tengok kemudian. Okey, dari segi topik dia pula. Okey, topik ni yang saya tunjuk tadi tu, dia punya tajuk dia tu, dia ada syarat-syarat dia pula. Okey, dia mesti case sensitive.
Okey, bukan dia ni lah. Contoh kalau kita tulis tajuk dia A B C, A kecil, B besar, C kecil contohnya. Jadi kalau awak nak subscribe ke topik tu, mesti tulis A kecil, B besar, C kecil. Baru dapat data yang betul. Kalau awak tulis tak sama dengan topik tu, jadi takkan dapat lah. Sama ada nak publish ataupun subscribe, dua-dua tak boleh. Dia mesti, awak kena pastikan lah huruf kecil, huruf besar tu penting. Okay, dia menggunakan UTF-8 string ni biasalah. Okay, key yang ada kat keyboard ni lah. Okay, kemudian sekurang-kurangnya satu karakter. Sekurang-kurangnya satu huruf lah. Contohnya A saja ke, B saja ke, satu ke, layers ke. Sekurang-kurangnya satu karakter. Okay, dan dia selalunya, bukan selalunya lah, memang disusun secara hierarki dan menggunakan slash ni lah sebagai dia punya delimiter. Okey, apa maksud dia ni? Contohnya ni macam directory dekat kita punya laptop komputer lah. Okey, ni macam directory dekat kita punya laptop dengan komputer. Contoh Contoh kalau kita punya komputer start dengan apa? Contoh my computer kan. Okay, my computer ni dia pecah pula kepada C. Contoh, lepas tu D. Ada yang sampai E contohnya. Okay, lepas tu dalam C ni pula ada lagi. Okay, dalam D ni pula ada lagi. Contoh dalam D ni kita letak dokumen, video contohlah kan. Ataupun dalam C. Okay, so dia punya susunan tu secara hierarki dia tu lebih kurang sama je macam komputer. Dia akan letak slash ni sebagai dia punya delimiter. Contoh C, contohlah kita nak ambil data dekat dokumen ni, dia punya alamat dia yang ni, topik dia semua ni. Okay, topik dia semua macam ni. Okay, contohnya kalau kita nak buat untuk MQTT, contoh kita ambil monitoring, contoh monitoring system. Sistem. Contoh kita ada tempat yang berlainan, SP, Alostar, Kulim contohnya lah. Okay, so dekat SP ni ada temperature, ada humidity contohlah macam tu. Sama juga kat sini ada temperature, ada humidity. Ni pun sama, temperature, humidity. Okay, contoh tak kisahlah publish dengan subscribe. Contohnya awak ada satu ESP32 sambung ke sensor. Okay, so dia akan publish. Contohlah yang ni ESP32 ni kita deploy dia dekat Sungai Petani. Okay, jadi dia nak publish ke mana, dia mesti publish ke monitoring system /sp/temperature. Dia mesti dekat situ lah. Jadi siapa-siapa yang nak tengok data yang dekat Sungai Petani, cari dekat alamat ni. Okay, cari dekat alamat ni. Siapa yang nak dekat Alostar, so monitoring system, Alostar, humidity contohnya macam tu lah. Okay, tak kisah nak hantar data, nak publish ataupun nak subscribe, pastikan hierarki ni ditulis dengan betul lah directory dia ni. Okay, kemudian kita patah balik ke slide. Okay, kalau awak tengok kat sini, bila subscribe, kita boleh subscribe kepada beberapa topik lah. Okay, menggunakan wildcard. Okay, dia ada dua, satu hash, satu lagi plus karakter. Untuk hash ni multi level wildcard, untuk plus ni single level wildcard. Okay, so macam mana pula yang ni? Okay, contoh kita nak ambil satu level ni, satu level. Okay, ni tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, tingkat yang ketiga. Okay, kalau awak tengok tadi, hash multi level plus single level. Okay, kalau kita nak data ni saja, temperature dengan humidity ni, tapi dua-dua lah, dengan satu topik, yang ni kita panggil single level. Kalau kita nak sampai ke SP ni ataupun semua ni, okay, 1, 2 level,
kita kena pakai multi level. Contohnya kita nak yang ni dulu. Okay, jadi dia punya topik dia akan jadi macam ni. Monitoring system, kemudian SP plus. Bila plus ni dia akan ambil apa saja yang dalam SP ni, dia akan bagi data kat kita. Okay, kalau temperature ni cuma temperature saja. Kalau kita letak plus ni, dia akan bagi temperature, humidity, kalau ada lagi dia akan bagi semua. Okay, ni single level. Okay, kalau kita nak start pada sini sampai sini, yang ni kita panggil sebagai multi level. Jadi dia punya topik dia monitoring system hash. So dia akan bagi semua ni dekat SP semua, Alustar semua, Kulim semua. Okay, tak apa, nanti kita akan try, kita akan nampak dengan lebih jelas lah. Okay. Okay, so untuk penghantaran data, untuk publish data, dia ada beberapa servis lah, beberapa level servis. Dia ada 3 level, 0, 1, 2. Okay, kalau kita pilih hantar data dengan QoS 0, iaitu Quality of Service 0, dia tak guarantee message tu sampai. Okay, kalau tengok kat sini, klien yang publish ke broker tu, dia akan publish, tapi broker tak reply apa pun, tak acknowledge pun. Okay, maksudnya dia tak tahu sampai ke belum. Jadi dia tak guarantee data tu sampai. Okay, kalau kita hantar dengan QoS 1, dia guarantee sampai, tapi mungkin yang sampai tu boleh jadi duplicate. Okay, contohnya dia akan publish data daripada klien hantar ke broker, kemudian broker akan acknowledge kata data tu dah sampai. Tapi apa jadi kalau tak sampai, dia takkan publish, dia takkan acknowledge, klien akan hantar lagi. Dia akan hantar. Kemungkinan dah jadi double triple kali hantar, dah sampai 2-3 kali, baru broker acknowledge. Jadi dia garanti sampai, tapi mungkin dapat duplicate. Okay, kalau QoS 2 ni, dia pastikan sampai dan tak ada duplicate. So dia adalah proses dia tu, hantar, kemudian broker akan reply, kata boleh hantar dah. Macam tu lah, banyak lah dia punya proses dia. Okay, dan selalunya default kita pakai kosong lah, kosong. Okay, so MQTT broker ni ada 2 jenis, iaitu private dan juga public. Okay, private ni awak boleh letak dekat awak punya premise. Maksudnya kalau premise awak tu dah ada facility, dah ada server, rack apa semua, dah ada disk untuk simpan data dan sebagainya, jadi awak boleh simpan ataupun awak boleh create server tu dalam awak punya premise. Tu salah satu private lah. Satu lagi private yang mana broker tu, kalau awak nak hantar data kat dia, awak kena ada account, semua tu kena ada username, password apa semua tu pun kita panggil sebagai private broker. Okay, kalau public ni memang dia buka terus. Maksudnya awak tak perlu ada account pun. Okay, awak tak perlu ada account. Siapa-siapa pun boleh ambil data awak nak hantar kat mana-mana pun boleh, tak kisah. Itu public. Okay, untuk hari ni kita akan pakai public dulu. Okay, esok kita akan try private. Okay, ni antara yang ada lah, bukan takat 4 ni, banyak. Sekarang ni kalau search kat Google tu, MQTT broker ni banyak. Okay, banyak yang ada, termasuklah daripada Malaysia pun ada, iaitu Favor IoT. Kalau awak nak pakai barang Malaysia pun boleh. Okay, dan selalunya yang private ni dia akan bagi limit lah untuk awak pakai. Kalau awak nak pakai banyak data, nak simpan banyak data, nak dia punya transaction data tu banyak, awak kena bayar lah. Okay, sama ada dalam bentuk tahunan ataupun bulanan. Sekarang ni bisnes punya ni macam tu cara dia. Okay, ni sedikit berkenaan dengan MQTT lah. Okay, secara ringkasnya. Okay, so saya tak mau tunggu lama-lama, kita terus buat program untuk kita test kita punya MQTT tu. Semua dah install ke MQTT box tu? Okay, Musab dah. Okay, okay, so yang kita nak buat yang pertama sekali, okay, yang pertama sekali kita nak cuba
ESP32 ni akan publish data. Okay, dia publish ke mana? Dia akan publish kepada HiveMQ broker. Okay, broker yang dipunyai oleh HiveMQ ni lah. Okay, siapa punya tak tahulah, tapi nama dia HiveMQ. Okay, kemudian kita nak subscribe data tu ke MQTT Box app ni. Okay, yang ni ada kat mana? Ada dalam laptop lah. Ni adalah software yang boleh communicate menggunakan MQTT. Okay, data pun yang kita nak hantar? Kita nak hantar dummy data, apa-apa je lah. Kita nak hantar hello ke, contoh saja. Untuk first ni kita hantar hello dulu. Okay, kita akan publish hello ke HiveMQ. MQTT Box ni akan subscribe hello ni. Okay, nanti kita akan dapat lah dia punya data tu. Okay, topik wajib ada. Topik yang kita nak pakai, kita try pakai nama masing-masing. Contoh Wijdan, nama saya. Ni nama masing-masing lah. Topik dia Wijdan. Senang sekali saya nak dapatkan data semua. Try awak letak Kismet. Nama awak. Letak macam ni dulu. Kismet, lepas tu nama masing-masing. Macam saya Kismet/Wijdan. So nanti saya nak subscribe kat data awak pun senang. Okay, so kita buat hierarchy macam ni lah. Kismet, kemudian pecah banyak lah nama masing-masing. Okay, dapat gambaran apa yang kita nak buat. Okay, so kita akan coding kita punya apa yang kita nak buat ni menggunakan Tuniot lah. Okay, first kali paling penting dalam coding kita tu untuk connect tu internet. Macam kita buat pagi tadi lah. Yang kedua, connect tu broker, MQTT broker. Yang ketiga baru kita publish. Okay, publish lagi kita buat setiap 5 saat publish satu, 5 saat publish satu. Okay, jadi 3 ni lah yang perlu ada pada kita punya coding. Okay, so boleh buka Tuniot masing-masing. Okay, boleh buka Tuniot masing-masing. So macam mana nak connect to internet? Ada template, buka je template. Client in an encrypted network model 4. Okay, so delete yang ni. Ni masukkan awak punya SSID, yang ni masukkan awak punya password. Okay, buat ni dulu. Saya bagi 1 minit. Contoh saya buka saya punya hotspot ni. Okay, so yang pertama tadi dah siap, iaitu connect to internet. Okay, yang kedua kena connect to broker. So nak connect to broker kat mana dia punya blok? Dalam blok IoT, kemudian dalam web services. Okay, dalam web services. Okay, semua dah follow ke belum? Okay, first kali nak connect tu MQTT broker. So ni dia punya blok dia untuk connect tu MQTT broker. Okay, broker yang pertama yang kita nak connect ialah HiveMQ, dan dia punya domain dia ialah broker.hivemq.com. Okay, broker.hivemq.com. Okay, so ni memang port untuk MQTT memang akan pakai 1883 lah. Okay, kalau yang secure dia akan pakai 8883. So yang ni tak payah ubah, memang MQTT pakai 1883. Okay, kemudian
masuk lagi dalam web services, kita pakai MQTT loop untuk sentiasa connect ke dia. Kemudian kita nak publish. Okay, kita nak publish. Okay, MQTT loop, kemudian kita nak publish. Okay, so kita nak publish tadi ke topik mana? Kita nak publish ke topik Kismet. Okay, semua huruf kecil jangan awak letak huruf besar kecil. Kismet huruf kecil, kemudian nama masing-masing. Jangan pakai nama saya, sekejap lagi dapat data link pula kat saya ni. Okay, kemudian kalau awak tengok dekat atas ni variable kan, variable ni kalau ikut Adil Kasah ni, dia minta untuk kita declare satu variable. Lepas tu kita letak variable tu kat sini. Boleh juga kita terus letak kita punya data. Ni kita boleh kata dia sebagai payload. Kita punya data yang nak hantar tu. Okay, kita nak hantar apa tadi? Kita nak hantar hello. Okay, jenis dia bukan integer lah, dah perkataan kan. Jadi jenis dia ialah string. Okay, kemudian tadi kita nak hantar dia setiap berapa saat? Setiap 5 saat. Jadi kita pakai delay. Delay dalam various, delay ni kita letak 5000. Okay, dah kan semua? Okay, kalau sudah, macam biasa, copy awak punya coding, paste dalam Arduino IDE, kemudian upload. Okay, copy ataupun download pun boleh, tak ada masalah. Macam saya copy dan saya akan paste dalam saya punya Arduino IDE lah, dan upload lah macam biasa. Okay, tunggu saat. Okay, macam biasa saya punya ni lambat sikit lah, sebab satu tengah record. Okay, ada dapat error tak? Satu lagi, ada dapat error tak dekat awak punya coding? Okay, awak akan dapat dua error. Okay, satu dia akan error dekat atas sekali, betul tak? Dia akan error dekat sini, betul tak? Dekat include tu. Okay, apa kalau error kat situ? Apa yang tak cukup kat situ? Apa yang kita tak buat? Iman Zamri, ataupun Nurul Atikah ke, kalau ada error kat situ, apa yang kita tak buat? Dia ada kaitan dengan apa? Kalau start dengan hash include tu, Iman Zamri kurang tepat. Dekat hash include tu, selalunya kita pakai hash include tu untuk apa? Bila kita nak betul Nurul Atikah, bila kita nak pakai library macam sebelum ni, kita pakai library DHT, betul tak? Jadi untuk hari ni kita nak pakai PubSub client, tapi kita tak install PubSub client tu. Jadi macam mana nak install? Awak buka awak punya library tu, install PubSub client. Okay, tu sketch, include library, manage libraries, kemudian cuba cari PubSub client. Okay,
Tak silap saya dia punya uh, yang buat library tu nama dia Nick O'Leary kot. PubSub client. Okay, PubSub client. Okay, awak scroll bawah sikit. Nampak ni. Yang ni. Ada by Nick O'Leary. Dia lah. Okay, install. Install library ni. Okay, install tu dulu sampai siap. Saya dah install lah sebab tu tak ada error tu tadi. Okay, saya bagi seminit untuk tunggu install library ni. Sekali lagi nak install library tu, pergi ke Sketch. Okay, kemudian awak pergi ke Manage Libraries tu lah. Okay, kalau dah keluar install macam tu, okay, maksudnya yang ni dah boleh pakai. Setiap yang mai daripada library PubSub client tu semua dah boleh pakai. Okay, kemudian saya nak awak komenkan yang ni. Okay, komenkan yang line client.setCallback dalam kurungan callback. Ni awak komenkan. Okay, komenkan yang ni, line ni. Okay. Okay, dah komen kan? Boleh upload macam biasa. Dekat, okay, kalau callback tak declare tu, awak komen kan ni, line ni. Awak cari dalam void setup, line yang bawah sekali dalam void setup, iaitu client.setCallback ni. Awak komen kan dia. Okay, bila awak komen kan dia tu, maksudnya kita tak pakai lah. Kita tak buat pun function tu. Okay, boleh upload. Okay, so dua benda lah yang awak kena buat. Satu, install library. Yang kedua, komenkan last statement yang ada pada void setup.
Okay, minta maaf saya punya ni slow sangat. Tak siap-siap lagi dia punya compile ni. Okay, tunggu dia upload sat. Okay, kalau awak tengok kat sini, saya punya ni nampak dia duk attempting MQTT connection. Okay, so saya punya ni tak boleh nak connect lah. Sebab apa? Saya punya hotspot tak ada internet. Okay, so saya try buka saya punya. Nampak bila saya dah buka saya punya internet. So attempting MQTT connection, connected. Okay, pastikan awak dapat macam ni. Okay, first kali connected to Wi-Fi, kemudian connected to MQTT broker. Okay, pastikan awak dapat macam tu. Okay, kemudian kita nak tengok pula dekat client yang satu lagi, iaitu MQTT box. Okay, semua dah dapat ke? Attempting MQTT connection, connected. Okay, okay. Sekarang ni awak boleh buka awak punya MQTT box. Okay, so awak akan ada kat depan ni lah. Mungkin awak kosong lah, saya dah ada satu. Okay, awak punya mungkin kosong kat sini. Okay, awak boleh buka awak punya MQTT box. Kemudian awak klik dekat create MQTT client. Okay, saya ulang sekali lagi. Awak tekan dekat button create MQTT client. Okay, dekat sini dia akan jadi satu lagi client yang mana dia akan subscribe. Betul tak? ESP32 sekarang dia akan publish. Untuk MQTT box dia akan subscribe. Okay, yang ni awak letak je apa-apa nama. Yang ni lah dia punya name. Contoh nama awak pun boleh. Apa-apalah. Ini tak kisah. Yang ni letak je apa-apa. Okay, untuk client name ni letak je apa-apa nama yang unik. Okay, client ID ni tak payah kacau. Kemudian protokol bawah ni pilih MQTT/TCP. Okay, protokol pilih MQTT/TCP. Okay, dekat host ni, host dia, broker dia tu lah. Broker apa yang kita pakai? Kita pakai broker.hivemq.com. Okay, broker.hivemq.com. Broker yang sama yang kita pakai, yang kita publish tadi. Jangan awak pergi connect ke broker yang lain. Okay, so untuk HiveMQ ni dia ialah public broker. Dia tak memerlukan username, dia tidak memerlukan password. Okay, reconnect period ni yang tadilah, yang ping berapa kali, yang tu keep a last second, yang ni bila dia terputih, dia akan cuba reconnect tu dalam berapa milisecond. Okay, yang lain-lain tu tak ada apalah, kita tak sentuh lagi. Untuk QoS ni biar je kosong. Okay, dah siap yang saya suruh tukar tu, iaitu client name, protokol dan juga host. Awak boleh save. Okay, bila awak dah save, pastikan atas ni connected. Bila connected ni maksudnya dia dah connected tu kita punya broker. Kalau color merah tu maksudnya ada error dekat awak punya configuration tadi tu. Okay, dah jadi color hijau macam ni. Okay lah, tak ada masalah. Okay, kalau awak tengok dekat bahagian ni, dekat page ni,
dia ada dua color kat sini. Dia ada dua box kat sini. Ada dua color. Satu color biru, satu lagi color orange. Okay, color biru ni tajuk dia publish. Color orange ni tajuk dia subscribe. Jadi tadi kita buat untuk dia subscribe. Okay, so kita akan pakai yang warna orange kat sini. Okay, kemudian dia minta kita isi topik. Okay, so topik dia apa? Topik dia tadi Kismet, kemudian nama masing-masing lah. Macam saya Kismet / Wijdan. Okay, QOS ni kosong biar. Kemudian tekan subscribe. Awak akan dapat lah Hello ni. Hello ni mai daripada ESP32. Okay, saya ulang sekali lagi. Dah connected kat sini. Dekat topik to subscribe ni letak topik yang kita hantar tadi. Kemudian klik button subscribe ni. So akan dapat lah Hello daripada ESP32. Okay, dia bukan masuk melalui USB ya. Awak kena tahu tu, dia pergi ke internet dah, ke broker, kemudian daripada broker hantar ke laptop kita ni. Okay, so sekarang ni data awak dah dihantar ke cloud. Kemudian kita subscribe pun daripada cloud. Okay, dapat kau semua Hello tu? Okay, so saya nak check lah kan. Dah lama dah saya tak check. Okay, saya nak check yang Farhana Ismail. Awak punya topik apa? Tolong tulis kat situ. Saya akan add satu lagi subscriber. Saya akan subscribe daripada Farhana. Okay, so ni lah awak punya ni, data awak ni. Saya dah dapat dah. Maksudnya data awak dah berjaya dihantar ke cloud. Saya pun dapat, sedangkan saya tak duduk satu premis pun dengan awak. Okey, Azfar Adnan. Okey, saya ulang sekali lagi. Ya, saya tunjuk balik. Okey, kalau yang mana contohlah dia tak connected kat sini, kalau awak nak edit, awak boleh tekan dekat setting ni lah, dekat ikon ni. Okey, so first kali awak kena isikan dekat MQTT client name ni, tulis je nama apa-apa, unique name. Okey, kemudian protokol ni tukar kepada MQTT/TCP. MQTT/TCP. Kemudian host ni ialah broker lah. Broker yang kita pakai ialah, dia punya alamat dia broker.hivemq.com. Pastikan betul. Okay, yang lain tak payah tukar apa-apa, just save je. Okay, dah save. So dia akan connected lah. Pastikan laptop awak ataupun PC awak tu connected to internet lah. Okay, boleh ke Azfar? Okay, okay, bagi awak punya topik. Saya nak subscribe. Broker. Apa tadi? Broker.hivemq.com. Sama macam yang tadi tu. So untuk HiveMQ punya broker, dia punya alamat dia tu lah.
Okay, saya cuba subscribe dekat Asfar punya topik, tapi saya tak dapat apa-apa data. Kenapa tak jadi? Dekat serial monitor dia tulis apa? Dia connected ke tidak? Okay, pastikan connected semua tu, baru. Kena check tu. Oh, internet problem. Yang tu problem sikit lah. Saya tak ada nak bantu. Secure. Tak boleh hack lah melalui MQTT, insyaAllah. Awak ada apa dalam laptop tu? Ada projek juta-juta ke? Okay, Yaling macam mana? Mus'ab, bagi awak punya topik. Surya diam je ni. Okay. Ngantuk. Ni cubaan jahat ni. Awak macam mana hujan-hujan belajar online, ngantuk sikit lah. Okay. Boleh, no problem. Okay. Sharifah Marshall, macam mana? Hari ni tak ramai. Ada dalam 13 orang je. Sharifah Marshall tak respon. Ada ke tidak? Dah lena dah. Okay, tak apalah. Saya rasa takat ni saja dulu untuk petang ni. Okay. Sekurang-kurangnya kita dah berjaya hantar data ke server ataupun ke broker ataupun ke cloud. Okay. Esok kita akan sambung lagi lah. Kita cuba pakai cloud-cloud yang lain ataupun broker-broker yang lain yang lebih banyak feature-feature yang ada pada broker mereka lah. Okay. Saya rekod. Yang pagi tadi pun rekod, tapi saya lupa. Bukan lupa, ada problem sikit saya punya laptop ni. Okay, baik. Baik Sharifah Marshall, baik Muhammad Iman. Okay, sekejap lagi saya akan post lah yang kita punya kelas hari ni. Okay, jadi saya tangguh kelas kita ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika. Okay. Tu awak kena solve lah dia punya tu internet problem tu. Sebab untuk beberapa hari ni memang kita perlukan internet lah. Nanti kita nak pakai apps dekat phone dan sebagainya. Okay. Tu kekangan lah belajar kat rumah kan. Saya pun nak bantu pun tak mampu lah. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.